Hai and Assalamualaikum. Nama saya Nur Eliza Aina binti Junaidi. Saya merupakan pelajar Diploma Muamalat, pelajar semester yang ketiga, dan saya dari kelas HKR 115. Jadi, kali ini saya akan menceritakan mengenai video yang bertajuk Jubli Emas Rukun Negara. Ia merupakan sebuah dokumentari khas yang dibawakan berkenaan sejarah rukun negara yang telah diisytiharkan pada tanggal 19 Ogos 1970. Rukun negara ini susulan daripada peristiwa 13 Mei 1969. Jadi, rukun negara ini diisytiharkan sebagai cara ataupun langkah untuk menggalakkan perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia. Jadi, seperti kita tahu, Malaysia sangat-sangat unik dengan kepelbagaian kaum, bangsa dan agama. Namun, sejarah 11 Mei tahun 1969 melibatkan rusuhan kaum. Jadi, ia merupakan sejarah yang pahit dan hitam oleh rakyat Malaysia yang berkaitan dengan kaum. Jadi, isu kaum ini amatlah sensitif. Walau bagaimanapun, rusuhan kaum itu dan peristiwa itu dapat pulih semula dengan pengisytiharan rukun negara. Terdapat 5 rukun negara. Yang pertama adalah kepercayaan kepada Tuhan. Yang kedua, kesetiaan kepada Raja Negara. 3, keluaran perlembagaan, kedaulatan undang-undang dan kesopanan dan kesusilaan. Kelima-lima rukun negara ini perlu ditaat oleh setiap rakyat Malaysia. Seperti yang kita tahu, isu yang baru-baru ini diwawarkan mengenai isu politik dan isu kesihatan di Malaysia. Jadi sebuah topik perbualan yang amat-amat besar dalam kalangan rakyat Malaysia. Ketika ini pun tidak ada sebarang rusuhan ataupun tunjuk perasaan dilakukan oleh rakyat Malaysia kerana mereka sangat patuh pada undang-undang negara dan itulah yang menyebabkan Malaysia aman. Jadi pendapat saya sendiri berdasarkan video ini, kita dapat tahu perpaduan itu dapat dipupuk dengan adanya rukun negara. Jadi pengisytiharan rukun negara merupakan satu langkah ataupun satu strategi yang sangat-sangat berkesan dalam membina perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia sehingga kini. Seterusnya berkaitan dengan video yang kedua, iaitu #kita mesti menang. Baiklah, video ini merupakan dokumentari khas yang memaparkan kejayaan para barisan hadapan ataupun frontliners dalam menangani pandemik COVID-19 yang sedang berluasa ketika ini. Jadi seperti kita tahu, COVID-19 merupakan Coronavirus Disease 19 merujuk kepada tahun 2019 di mana virus itu tersebar ataupun meluas. Jadi seperti kita tahu, COVID-19 merupakan virus yang kita tak nampak, yang tak boleh dilihat dengan mata kasar dan amat sukar untuk dibendung. Namun, WHO World Health Organization telah menetapkan SOP terhadap semua negara dengan memakai pelitup muka dan menjaga jarak sosial di antara setiap manusia, setiap orang sekurang-kurangnya 1 meter. Merupakan SOP yang sangat-sangat penting untuk mengelakkan dari berlakunya pemindahan virus dari satu badan ke badan yang lain. Di dalam video ini, kita dapat lihat betapa besarnya usaha frontliners dalam menangani COVID-19 ini. Mereka berusaha keras mengorbankan seluruh masa, tenaga mereka. Kebanyakan doktor menghabiskan masa mereka di hospital dan juga di klinik. Bahkan hospital merupakan rumah kedua mereka sepanjang pandemik COVID-19. Tidak kurang juga kepada Raja Malaysia, Majlis Keselamatan Negara, tentera dan bomba, semuanya mengambil peranan masing-masing panjang COVID-19 ini berlaku. Bagi menangani COVID-19 ini terus berluas. Pada fasa yang pertama COVID-19 ini tersebar, kebanyakan negara membuat lockdown perintah kawalan pergerakan di Malaysia bagi menangani COVID-19 ini daripada tersebar. Virus ini amat-amatlah berbahaya kepada warga emas dan juga kanak-kanak. Kanak-kanak kerana mereka masih terlalu muda dan tidak mempunyai antibodi yang cukup. Manakala untuk warga emas, kebanyakan sel berada dalam badan mereka telah mati. Jadi virus ini sangat mudah untuk menyerang tubuh badan mereka dan kebanyakannya kematian yang berlaku di Malaysia ini ada dalam kalangan warga emas dan juga kanak-kanak. Kerajaan amat-amat menekankan kepada rakyat Malaysia untuk patuhi SOP kerana fasa yang kedua telah pun bermula. Jadi kesan kepada PKP ini amatlah besar terhadap individu, warga, pendidikan, especially negara. Jadi sebagai rakyat Malaysia, kita haruslah patuhi SOP yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Negara demi kebaikan seluruh rakyat Malaysia. Pada pendapat saya, ke setiap orang di dunia ini mematuhi SOP yang telah ditetapkan, dan pasti COVID-19 ini tidak akan terus tersebar dan tidak akan terus meningkat. Jadi bersamalah kita tangani COVID-19 ini bersama. #kita jaga